Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sembahyang dan menginfakkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak rugi agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka daripada anugerah kelebihannya. Sesungguhnya dia Allah Maha mengampuni lagi Maha mensyukuri. Sadaqallahul Azim, surah Fatir ayat 29 dan 30. Muslim-muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah. Kalau tak silap, ni kali kedua saya datang ke tempat tuan-tuan. Mudah-mudahan pertemuan ini, majlis ini diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Allahumma amin. Ayat yang dibaca tadi, Allah Taala menceritakan kepada kita tiga amalan yang dilakukan oleh manusia yang dianggap tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak rugi, perniagaan yang sentiasa mendapat keuntungan di dunia, untung akhirat lebih-lebih lagi, iaitu orang yang suka baca Quran, orang yang suka sembahyang dan orang yang suka bersedekah dalam keadaan diam-diam sedekah sunat dan terang-terangan sedekah wajib zakat. Membaca Al-Quranul Karim merupakan seafdal-afdal ibadah umat Nabi SAW. Sebagaimana sabda Nabi SAW, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Seafdal-afdal ibadah umat aku ni baca Quran. Sebut baca Quran ni, sama ada kita hafal ataupun tidak, faham ataupun tidak apa yang dibaca, yusab, tetap diberi pahala. Ada satu kisah yang menarik. Seorang datuk, dia baca Quran, cucu ikut sama baca. Setiap kali dia baca Quran, cucu dia ada sama dia. Satu hari, sambil dia memanahkan badang di tempat api dalam rumah dia. Biasa luar negara ni, dalam rumah dia ada tempat bakaran api untuk panahkan badang di musim dingin, musim sejuk. Jadi sambil dia cebok arang dengan baku, dia campak masuk ke dalam tempat api, rumah api tu, dia pun panahkan badang sambil baca Quran dengan cucu dia. Tengah dia baca Quran tu, tiba-tiba cucu dia kata, "Datuk, setiap kali kamu baca Quran, aku ikut apa kamu baca. Tapi sebenarnya aku tak faham apa yang aku baca ni." Cucu ni merasakan dia baca Quran ni tak ada faedah, sia-sia, sebab dia baca, dia tak faham apa yang dia baca. Bila dengar kata-kata cucu ni, lalu datuk tadi, dia ambil baku penyebab arang hak penuh dengan daki arang tu. Dia kata, "Kamu ambil baku ni, kamu pergi keluar rumah, kamu cebok air sungai di hadapan rumah, bawa kepada aku sini." Cucu ni tak kata apa-apa, dia ikut apa suruh datuk dia. Dia pergi ke sungai depan rumah, dia pun cebok air. Cebok air dengan baku, mana mungkin air boleh bertangkung di dalam. Cebok je keluar air, cebok je keluar air. Tak ada dua langkah air dah kering dah. Berkali-kali dia buat sama juga. Lalu terfikir budak ni, dia kata, "Kalau aku berlari barangkali sampai juga datuk aku ni air ada air bertakung dalam." Berkali-kali dia cuba berlari, tak berapa langkah juga air keluar habis. Lama kelamaan dia rasa apa yang datuk dia suruh dia buat ni kerja bodoh, kerja sia-sia. Mana mungkin bekas yang bertakung air boleh bekas berlubang air boleh bertangkung dalam dia. Lalu dengan penuh emosi
Dia masuk dalam rumah, dia kata datuk dia, "Datuk, mana mungkin bekas yang berlubang macam ni, air boleh bertakung di dalam dia." Dalam keadaan dia marah datuk dia emosi ni, dia terpandang baku hak datuk dia beri tadi. Asal dah baku tu penuh dengan tahi arang, daki arang, berkarat arang. Tiba-tiba berkali-kali air lalu. Walaupun tak bertakung, lalu saja, lalu keluar. Baku yang hitam tu akan jadi putih, jadi bersih sebersihnya. Akhir menjawab soalan dia yang dia tanya datuk tadi. Apa makna aku baca Quran, aku tak faham, aku tak erti. Rupa-rupanya Quran ni, walaupun kita baca dalam keadaan kita tak hafal, walaupun kita baca dalam keadaan kita tak faham apa maksud yang kita baca, tetap memberi kesan kepada hati kita. Hak hitam jadi putih, hak putih akhirnya bersinar. Nah, Nabi SAW bersabda, "Khairukum man ta'lamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kamu orang yang baca Quran dan orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Sebut orang mengajar dengan orang belajar Quran ni, tak lari dah orang ni siang malam pagi petang mulut dia basah dengan Al-Quran, basah dengan kalam Allah Ta'ala, basah dengan mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ramai di kalangan kita suka dengar kuliah. Setengahnya barangkali dah makan belah tahun, puluh tahun dengar kuliah. Tiap-tiap malam ada dengar kuliah maghrib. Subuh hari Minggu, duha hari Minggu. Ada setengah dengar pula kuliah di pejabat dan seumpamanya. Baik, hak dengar kuliah sekian lama, makan tahun, makan belah tahun ni, berapa orang? Nah, oleh kerana lama dah dengar kuliah sampai belah tahun ni, kebetulan sehari tu ustaz tak dapat datang. Sekerat jalan patah balik sakit perut, ceret-beret ustaz. Nah, oleh kerana ustaz tak datang hari tu, hak dengar dah 20 tahun ni, akhirnya berebut datang nak ganti ustaz depan ni. Ada? Ada. Jawab dia, ustaz tak dapat datang hari tu, tutup buku hari tu. Ada. Maknanya tak ada orang nak ganti. Walaupun dengar kuliah sekian lama. Tetapi berbeza Al-Quranul Karim. Quran ni, kalau kita belajar dia walaupun umur penceng dah. Umur 60, habis kerja dah tak ada kerja apa dah, pergi ngaji Quran lah pula. Bermula daripada zero, kosong, baca Iqra' je, tapi muwajahah, musyafahah dengan Tok Guru. Dia betul lidah kita, dia betul sebutan makhraj huruf kita, sehingga akhirnya kita boleh baca Quran. Walaupun tak hafal, tak khatam 30 juzuk, cukup 5-6 juzuk je, confirm boleh hajar orang lain. Betul tak? Boleh hajar orang lain. Paling kurang boleh hajar orang peringkat bawah tak reti Iqra', boleh hajar muqaddam, boleh hajar peringkat bawah bacaan. Ini Quranul Karim. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Allazi yaqul Quran wa huwa mahirun bih, ma'al safi kiramil bararah." Orang yang baca Quran dan mahir bacaan dia, hari-hari dia baca, fasih bacaan betul, tertib tajwid dia, kelak hari kiamat duduk dengan malaikat. Nak cerita mulut yang sentiasa baca Quran ni sama tarah dengan malaikat. Wallazi yaqra wa huwa alisyakum falahu ajrani. Dan orang yang baca Quran tapi atas dia kepayahan, keberatan, baru belajar, lidah tak betul lagi, nak sebut huruf tak boleh lagi, apatah lagi kalimah, apatah lagi ayat, falahu ajrani. Nabi kata bagi dia 2 ganjaran, 2 pahala. Pahala yang payah dia baca Quran 1, kemudian pahala baca Quran tetap dia boleh. Atas payah tu dikira pahala juga. Orang kata start mutu tak hidup baca Quran. Tahu start mutu tak hidup? Oh letih. Dah ulang. Pada ulang ada baris yang sama, kalimah yang sama. Tu saja dah berat dah lidah. Tetap diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Ani tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak rugi. Nabi SAW buat perumpamaan. Orang beriman yang baca Quran dengan orang beriman yang malas baca Quran. Masalul mu'min alladhi yaqul masalul mu'min alladhi yaqul Quran kamasali utrujah rihat tayyibun wa tamhat tayyib. Perumpamaan orang beriman yang baca Quran ni, kata Nabi, macam buah utrujah. Buah utrujah ni bau dia sedap, rasa dia enak. Ada buah bau dia tu sedap dah, bila makan dia cukup lazat. Kalau tempat kita buah apa, bau sedap, rasa dia lazat. Musangking ke duri hitam? Duri yang dah.
Sebut durian ni bau dia, Allah, semerbak. Semangat dah. Bila makan dia kena stroke. Tak sedar darah tinggi. Ramai mana mati jasa makan durian. Setengahnya cukup dengan bau, darah naik 180 dah. ICU dah. Tak makan lagi tu. Makan masuk kubur terus jawab dia. Nah, anak cerita hebatnya durian ni, bau dia sedap, makan dia lazat. Nak cerita iman hodok dalam dada ni comel. Dengan baca Quran, seri dia terserlah sampai keluar. Sebab tu bila tengok wajah-wajah anak tahfiz ni, ada keserian wajah mereka. Banding ni hak sekolah biasa, tak sama. Ada kesan anak-anak ni siang malam, pagi petang, mulut mereka membaca Al-Quranul Karim, membaca kalam Allah Ta'ala. Wa masal mu'min alladhi la yakul Quran kamasali tamrah la rihalaha wa tamuha hulwun. Dan perumpamaan orang beriman yang tak baca Quran pula, kata Nabi, macam buah tamar, buah kurma. Buah kurma ni kata Nabi, bau dia tak ada, tapi rasa dia manis. Ni sifat kurma. Kita buka puasa tiap-tiap malam, tak dibuka puasa, tak dimakan kurma. Kurma ada bau tak? Ada tak? Tak ada. Tapi bila makan, manis rupanya. Tapi orang kita kalau pergi Madinah, lambat pergi pasar kurma, ambil kurma cium, ambil kurma cium. Perangai orang Melayu kita, hak cakap pun sama juga. Cium apa tak ada bau. Nah, tapi bila cium ada juga bau, pelik-pelik bau dia. Tu bukan bau kurma, tu bau tangan arak, peluh dia. Mungkin agak tak rasa tangan. Dah. Dah. Jadi kurma ni bau tak ada tapi makan manis. Nak cerita orang beriman ni, iman hodok dalam dada comel. Cuma luar dia tak ada seri sebab Quran tak baca. Itu beza dia. Jadi orang-orang hak baca Quran seri sampai keluar. Orang-orang yang tak baca Quran walaupun orang beriman tak ada seri muka dia. Dan perumpamaan orang munafik baca Quran pula. Nabi katakan raihanah, macam buah raihanah. Buah raihanah ni, apa ni, bau dia harum, tapi rasa dia pahit. Tamah, apa ni, watamah murun, rasa pahit. Ada buah, bau dia, Allah, kat sebiji duduk dalam rumah, lemah kita dengan bau dia kalau tikak tak buka. Tapi bila koyok nak makan dia penuh dengan ulat. Buah apa? Buah khini ke apa? Ada buah khini ah. Tak? Buah khini kan kuat bau dia. Sebiji duduk dalam rumah, lemah kita dengan bau dia. Bila koyok tengok ulat atas bawah, buang gitu je. Yang peliknya kat luar tu kulit nampak licin. Satu lubang pun tak ada. Kalau ada lubang, perasan kata ada ulat, awal tercampur keluar dah. Tapi nampak zahir dia comel. Itulah munafik. Atas zahir semayang baca Quran nampak comel. Rupanya dalam ni buruk, iman tak ada. Dan bandingkan orang munafik yang tak baca Quran, kalau Hanzalah, Nabi kata macam buah Hanzalah. Bau tak ada, rasa pahit. Ni awal-awal orang buang. Nampak luar buruk, dalam buruk. Orang buang awal-awal lagi. Tuan-tuan, bila sebut baca Quran ni, jangan kata baca Quran. Dengar orang baca Quran dapat fadilat yang sangat besar. Satu hari Nabi SAW duduk dalam satu majlis. Ada seorang sahabat, dia berkulit hitam. Dia ni banyak tanya Nabi SAW. Lepas tanya. Kebetulan Sayyidina Umar dalam majlis itu. Sayyidina Umar bila tengok sahabat ni duk tanya Nabi tak henti-henti ni, Sayyidina Umar kata apa? La yuski ala Nabi. Jangan kamu beratkan Nabi. Kamu ni dah menyusahkan Nabi, banyak sangat soalan kamu ni. Bila Nabi marah, Sayyidina Umar marah, sahabat ni, Nabi marah Sayyidina Umar. Da'hu ya ibn Khattab. Tinggal dia anak Al-Khattab. Jangan cara dia. Makna dia buat ni tak salah. Ketika itulah turunnya surah Al-Insan yang selalu kita dengar imam baca hari Jumaat waktu subuh, rakaat kedua. Bila turun surah Al-Insan, Nabi pun baca di hadapan sahabat. Kebetulan sahabat kulit hitam ni sebab dia banyak tanya Nabi, dia duduk depan, dia duduk sebelah Nabi. Waktu turun surah Al-Insan, dia duduk sebelah Nabi SAW. Bila Nabi baca surah Al-Insan, falamma balagha sifatu min sifatil jinan zafara akhraja nafsuh. Bila sampai kepada ayat menceritakan tentang sifat-sifat syurga, tiba-tiba sahabat hak kulit hitam hak Sayyidina Umar marah tadi menjerit dengan satu jerikan, lalu keluar nyawa dia. Allah, mati sahabat ni, meninggal dia. Baru sekejap Sayyidina Umar marah dia, dengar Nabi baca Quran, mati.
Bila meninggal sahabat ini, Nabi SAW bersabda, akhraja nafsu sahibikum asyauqu ilal jannah. Sungguhnya telah keluar nyawa sahabat kamu ni. Punca mati dia sebab apa? Bukan darah tinggi kecil manis, bukan serangan stroke, bukan atak jantung, tapi asyauqu ilal jannah, sebab teramat rindu kepada syurga Allah. Dia dengar Nabi baca Quran, bila siapa ayat-ayat tentang sifat-sifat syurga, Allah Ta'ala campak pasal rindu pada syurga yang teramat sehingga keluar nyawa dia. Ni cerita dengar Quran, baca Quran lebih-lebih lagi. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah kamu barang yang mudah daripada Quran. Quran ni bacalah, ayat mana, surah mana, tetap memberi fadilat yang sangat besar kepada kita. Ada seorang sahabat nama dia Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Waktu Nabi nak pergi perang Tabuk, dia sakit tenak di Madinah. Nabi tinggal dia, Nabi pergi berperang. Bila sampai di Tabuk, tiba-tiba Nabi dapat khabar berita, malaikat beritahu Muawiyah dah meninggal dunia. Lalu Nabi panggil sahabat, hayya nusalli linusalli alaih. Mari kata Nabi, kita sembahyangkan jenazah dia, sembahyang ghaib. Lepas beri salam sembahyang jenazah tu, apa kata Nabi pada sahabat? Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani yang baru meninggal ni, jenazah dia telah disembahyangkan oleh 70,000 malaikat. 70,000 malaikat sembahyangkan jenazah dia. Terkejut sahabat di medan perang. Kenapa jadi begitu ya Rasulullah? Dia tak datang berperang, dia tak mati syahid, dia mati sakit di Madinah, tapi 70,000 malaikat sembahyangkan jenazah dia. Lalu Nabi SAW beritahu sahabat, ini disebabkan Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani ni dalam keadaan berdiri dan berbaring, dia suka baca surah Al-Ikhlas. Allah, amalan baca Quran sahabat ni mudah tuan-tuan. Siang malam pagi petang baca qul huwallahu ahad je. Siang malam pagi petang sampai ke mati, surah ni diulang-ulang. Waktu meninggal dia 70,000 malaikat sembahyangkan jenazah dia. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, seperti mana sebut Imam Az-Zahabi dalam Syiar An-Nubala, dia baca Quran, kadang tu satu malam, satu ayat je. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, iza zulzilatil ardu zilzalaha, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Diulang-ulang satu ayat ni sampai ke subuh. Satu ayat aja. Imam besar ni, satu ayat sampai ke subuh. Walaupun satu ayat tetap satu huruf, satu pahala, 10 pahala, 3 huruf, 30. Alif Lam Mim 30 pahala. Fatihah 100, 14 ke berapa huruf? Kali dengan 10. 17 kali sehari semalam atas Fatihah saja, beribu pahala dah kita dapat. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, satu malam selepas sembahyang Isyak, dia baca surah At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir hingga akhir. Dia ulang-ulang satu surah ini daripada malam sampai ke siang. Sampai ke siang. Kamu berlomba-lomba cari pangkat dunia kehidupan hingga kamu ziarah kubur-kubur kamu. Jangan sekali-kali kamu bersikap demikian, kelak kamu akan tahu betapa buruk akibat perbuatan itu. Kemudian jangan sekali-kali kamu bersikap demikian, kelak kamu akan tahu betapa buruk akibat perbuatan itu. Diulang-ulang. Satu surah ni je. Tapi kesan dia apa? Imam Az-Zahabi kata pembuluh darah di jantung dia pecah. Pecah pembuluh saluran darah di jantung dia, sehingga membawa kematian dia. Ketika tabib doktor datang nak rawat dia, kata doktor, orang ni berlaku pendarahan teruk pada pembuluh saluran darah di jantung dia yang menyebabkan kematian dia. Maknanya mati sebab baca Quran, takut azab Allah Subhanahu wa taala sehingga balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah semulia-mulia kematian? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaih, di bulan Ramadan, Imam Syafi'i tak mengajar kitab bulan Ramadan. Sebulan bulan Ramadan ni Imam Syafi'i tak cara majlis-majlis ilmu ni. Sebab apa? Sebab diriwayatkan Imam Syafi'i sepanjang berada di bulan Ramadan 2 kali sehari khatam Quran. Siang 30 juzuk,
malam 30 juzuk. Siang 30 juzuk, malam 30 juzuk. Sebulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Imam kita, imam mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaih. Marilah kita manfaatkan saki-baki Ramadan ini dengan memperbanyakkan baca Al-Quranul Karim dan juga sembahyang dan juga sedekah. Hak dua lagi tak sempat saya nak syarah. Kalau syarah sampai lewat malam nanti. Barakallahu li walakum, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Tuan-tuan, kesempatan pertemuan malam ini saya nak mohon tuan-tuan sikit sebanyak boleh bantu madrasah di tempat saya. Alhamdulillah kami ada madrasah Darul Iman kawasan Marang. Pelajar kami tak ramai sangat, dalam 1000 orang lebih. Sangat memerlukan sumbangan. Ada tong di belakang saya nanti, siapa boleh hula-hula sikit sebanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.